Yang Amat Kebangkerian. Terima kasih Datuk Yang Bertua. Saya mulakan dengan membaca firman Allah Subhanahu wa taala, allazina immakkannahum fil ard aqamus salah wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Maksudnya yang demikianlah mereka yang bila kami berikan kekuasaan di atas muka bumi ini, mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, mengajak manusia kepada yang ma'ruf, mencegah kemungkaran, dan kepada Allah lah kembalinya segala urusan. Datuk Yang Bertua, saya mengambil kesempatan terbaik ini untuk membahaskan belanjawan negara bagi tahun 2011 yang jumlah keseluruhannya bernilai 212 bilion ringgit Malaysia. Dalam kesempatan ini, Datuk Yang Bertua, saya ingin menyentuh tentang beberapa aspek yang saya anggap penting dan menyentuh tentang isu-isu rakyat yang masih lagi kedengaran sama ada di bandar-bandar besar, di desa-desa pendalaman dan seterusnya, kepada kerajaan-kerajaan negeri yang bernaung di bawah konsep federalisme yang menjadi teras kepada urus takbir negara kita pada hari ini. Pertamanya saya ingin menyentuh tentang parlimen ini sendiri, di mana saya ingin memberikan pandangan kepada parlimen dan juga kerajaan yang ada pada hari ini, supaya demi untuk kita menjadikan parlimen ini dan mereka yang dipilih oleh rakyat dengan mandat ke parlimen ini, dan kemudiannya oleh kerana kita juga mengaplikasikan bukan sekadar separation of power, tetapi juga kita mengamalkan apa yang dikatakan percantuman kuasa, yang di antara kita juga dilantik menganggotai kabinet. Menteri-menteri dilantik, timbalan-timbalan menteri, dan juga berlaku di dewan yang lebih atas daripada ini, iaitu di Dewan Negara. Bila kita menyaksikan tentang sejarah parlimen negara kita, kita mendapati bahawa telah menjadi suatu yang lumrah bila parlimen telah melewati masa 2 tahun, 2 tahun setengah, 3 tahun, maka kita mula berlumba-lumba dengan izin bermain hide and seek untuk mencari tarikh pilihan raya, ataupun kerajaan yang diamanahkan itu mula mencari peluang untuk mengadakan pilihan raya. Bayangkan dalam masa 2 tahun setengah masuk 3 tahun. Kemudian selepas daripada itu, setiap anggota parlimen sama ada daripada Perdana Menteri, timbalan Perdana Menteri, menteri-menteri, semuanya sibuk untuk mempersiapkan diri bagi menghadapi pilihan raya yang akan datang. Saya ingin mencadangkan supaya tempoh parlimen ini digenapkan 5 tahun, dicukupkan 5 tahun, 60 bulan. Dan selepas daripada itu, dalam masa 60 hari, pilihan raya boleh diadakan. Ini sebagai suatu kebaikan kepada mereka yang diberikan amanah dan pada mereka yang menjadi sasaran kepada amanah yang diberikan kepada kita. Oleh itu, setiap menteri yang dilantik, bermula daripada Perdana Menteri, timbalan Perdana Menteri dan menteri-menteri, akan ada masa 60 bulan, 5 tahun cukup untuk menunaikan tanggungjawab mereka. Mereka tidak perlu meninggalkan pejabat bila tempoh masa 2 tahun setengah, 3 tahun mula berteka-teki bilakah pilihan raya yang akan diadakan. Dengan masa yang sama sibuk untuk memastikan diri mereka dipilih kembali untuk menjadi calon. Bayangkan ini berlaku 2,5 tahun, 3 tahun. Menteri-menteri, timbalan-timbalan menteri telah mula meninggalkan pejabat dan mula fokus kepada kerja-kerja pilihan raya.
Kalau kita berupaya untuk menjadikan sistem dalam negara kita ni, parlimen ini mesti cukup 5 tahun. Setelah hari pertama kita mengangkat sumpah, setelah hari pertama yang amat berhormat Perdana Menteri mengangkat sumpah, maka dia telah menyatakan bahawa penggal parlimen akan datang adalah bila genap 60 bulan. 5 tahun kemudian, maka barulah parlimen ini akan dibubarkan. Jadi saya rasa ini adalah untuk kebaikan kita semua. Rakyat yang menunggu tanggungjawab, rakyat yang menunggu perkhidmatan daripada menteri-menteri yang dilantik akan merasa selesa. Mereka diberikan perhatian 5 tahun cukup, dan bukannya berteka-teki setelah 2 tahun setengah, 3 tahun mula kita meramalkan bilakah pilihan raya akan diadakan. Jadi saya mengharapkan supaya ini dapat diambil perhatian, dan memang kita mahu supaya speaker, timbalan calon speaker yang ada di atas sana, biar mereka duduk di atas sana 5 tahun cukup, 5 tahun tempoh, dan selepas itu kita bersedia untuk menghadapi pilihan raya. Jelasan Yang Muhammad ni macam tak apa nak setuju kerajaan ni turun awal ke? Ni rakyat duk minta suruh turun awal ni. Yang Muhammad bagi berhujah ni suruh tunggu 5 tahun sampai genap 5 tahun. Tak adil. Jadi saya nak minta penjelasan lah, sebab rakyat nak minta supaya turun, sebab nampak kerajaan pun sendiri pun merasa nak turun lah, sebab tentang bajet pun bajet macam orang nak lari ya. Minta penjelasan. Terima kasih Pokok Senang. Turun awal lah, dan kita boleh ambil alih urus takbir, dan kita akan dapat melaksanakan apa yang saya sebut sebentar tadi. Dan saya rasa ini antara yang insya-Allah Pakatan Rakyat akan kemukakan sebagai suatu reform, sebagai suatu reform, satu kelainan, suatu anjakan. Bila kita dapat mengambil alih urus takbir negara, mungkin ini suatu perkara yang akan kita perkenalkan. Tempoh bagi satu-satu kerajaan itu 5 tahun, dan selepas itu pilihan raya dapat diadakan. Ini sekadar pandangan yang saya ingin lontarkan di sini, bahawa saya nampak banyak kebaikan-kebaikan pada negara-negara ya, yang telah mengamalkan sistem 5 tahun genap ini, seperti mana Perdana Menteri ataupun Presiden di Amerika Syarikat, dan juga Perdana Menteri di United Kingdom, dan barisan kabinetnya, mereka ada 5 tahun yang cukup, dan bagi PM itu tidak boleh melebihi 10 tahun genap dalam mereka menunaikan tanggungjawab mereka. Yang kedua, Datuk Yang di-Pertua, saya ingin juga menyentuh tentang urus takbir negara yang sememangnya diharapkan supaya menjadi lebih baik. Dan saya untuk kesekian kalinya sebagai merakamkan ucapan saya ini kepada Yang Amat Berhormat Pekan. Beliau adalah merupakan anak kepada bekas Perdana Menteri Malaysia yang kedua, Allahyarham Tun Abdul Razak, yang saya rasa secara objektifnya, secara sedar saya bercakap dalam Dewan Yang Mulia ini, adalah seorang Perdana Menteri yang banyak meninggalkan jasa dan juga memberikan suatu komitmen yang tinggi kepada negara kita, sehinggalah apa yang kita dapat pada hari ini. Di antara yang saya nak sebut di sini, mungkin untuk sekian kali ini saya bercakap, ialah antara kata-kata yang pernah beliau ucapkan di bangku itu sewaktu beliau menjadi Perdana Menteri, ialah tiap-tiap negeri akan menerima 5% dari nilai petroleum yang dijumpai dan diperolehi dalam kawasan perairan atau di luar perairan tersebut, yang dijadual oleh Petronas atau agensi-agensinya atau kontraktor-kontraktornya. Ucapan ini dilafazkan pada 12 November 1975. Saya ingin menyatakan di sini bahawa perjuangan rakyat negeri Kelantan dan kerajaan negeri Kelantan melalui saluran perundingan, melalui saluran apa yang dikatakan semangat federalisme, semangat persekutuan yang menjadi teras kepada negara kita ini dilanggari, dan akhirnya kerajaan dan rakyat di Kelantan tidak ada pilihan lain melainkan membawa isu ini ke mahkamah. Saya tidak berniat untuk
mengheret isu ini. Mungkin Datuk Speaker akan mengingatkan saya tentang subjudis dengan izin, tetapi saya ingin memperkatakan bahawa nampaknya semakin jauh kita meninggalkan noktah ataupun garis kemerdekaan. Setengah abad negara kita merdeka, yang pada hari pertamanya kita mendukung, bersetuju dengan apa jua semangat pada waktu itu. Lalu lahirnya lah apa yang dikatakan Persekutuan Malaysia. Tapi nampaknya hari ini semangat ini semakin luntur, pudar, dan semakin tidak boleh dipertanggungjawabkan. Rakyat Kelantan dan Kerajaan Negeri Kelantan terpaksa menggunakan saluran mahkamah untuk mendapatkan hak mereka. Dua agensi penting, Petronas dan Felda, yang juga saya bawa di sini, ialah bagaimana Allahyarham Tun Razak juga yang telah dalam eranya yang telah menjadikan Felda ini. Dan saya juga melihat di sini bahawa di zaman anaknya, di zaman yang amat berhormat Pekan menjadi Perdana Menteri Malaysia pada hari ini, dua agensi ini menyaksikan bahawa rakyat yang sebahagiannya menjadi peneroka Felda juga terpaksa menggunakan mahkamah dan saluran perundangan untuk mendapatkan hak mereka. Jauh nampaknya hati budi, keluhuran dan pendekatan kedua beranak ini yang ingin saya rakamkan di dalam Dewan yang mulia ini. Rakyat terpaksa melalui Felda